Ayat Al-Quran yang paling banyak memberikan pengaruh kepada saya untuk berfikir dan menentukan tindak tanduk agar bersesuaian dengan kehendak Allah ialah apa yang Allah sebut di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah, yakni Allah, Tuhan yang telah menjadikan kematian dan kehidupan sebagai ujian untuk menguji siapakah di kalangan kamu yang mengelokkan amalannya. Mungkin ayat ini merupakan ayat yang kita rasa biasa-biasa saja. Tetapi apabila kematian dan kehidupan kedua-duanya adalah merupakan ujian, ia menjadikan kita tidak terlepas daripada menginsafi bahawa apa sahaja yang berlaku dalam hidup, kita sebenarnya sedang diuji. Dan asas ujian itu adalah untuk melihat siapakah yang lebih mengelokkan tingkah lakunya, amalannya, kesan daripada ujian tersebut. Dan ini mengingatkan saya kepada satu daripada perkara yang ditekankan oleh Sokrates dalam pengajaran beliau. Kita tahu kaedah Sokrates ini disebut sebagai Socratic method, ya, ataupun dialectical method ke macam-macam lah, ya, istilah yang dipakai. Basically, ia berasaskan kepada hakikat bahawa kehidupan ini tidak mempunyai nilai seandainya ia tidak diuji. Justru kita perlu melihat apa sahaja yang berlaku dalam hidup ini sebagai satu ujian, dan ujian tersebut tidak akan menyerlahkan manfaatnya melainkan dengan kita melakukan soal jawab secara kritikal, mempersoalkan apa yang berlaku untuk memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi. Dan ini adalah perkara basic awal dahulu ketika saya mula menjadi seorang suami dan kemudiannya menjadi seorang bapa, terutamanya dalam pendidikan anak-anak. Pendekatan yang selalu saya lakukan bersama dengan anak-anak ini bukan kerana saya berminat dengan Sokrates ataupun apa, tapi saya memikirkan bahawa kehidupan ini tidak kita tak dapat nilai sebenar dia kalau kita tak faham apa yang berlaku dan kita main ikut saja. Jadi dengan anak-anak daripada kecil lagi, kami memang sentiasa bersoal jawab. Kalau anak saya tanya, tidak semestinya saya akan jawab dengan jawapan, tapi saya akan menjawab dengan menyoal, kerana saya mahu anak itu mencari jawapannya sendiri. Dan kemudian kita akan bincangkan jawapan tersebut. Jadi dia punya peringkat dia berbeza-beza lah daripada masa kecil sampailah kepada sekarang. Tapi Socratic method ini, bila mana dia menjadi darah daging kita, kita kena banyak bersabar. Apa-apa sahaja yang kita nyatakan, yang kita suarakan, anak itu akan memberi kepada kita pendapat. Ada masanya yang kita akan rasa macam, tak boleh ke kita ni mendapat privilege untuk suruh budak buat dan diikut saja, tak payahlah nak tanya-tanya, ya. Ada masa-masanya kita malas nak bersoal jawab. Kalau kita fikirkan kembali bahawa matlamat kita ada jangka pendek dan ada jangka panjang, dan matlamat jangka panjang itulah kita hendak supaya anak-anak kita bukan baik semata-mata tetapi memilih untuk menjadi baik. Dan dia tidak boleh memilih untuk menjadi baik melainkan kebaikan itu difahami dan masuk ke dalam kepercayaan dirinya, antaranya adalah melalui soal jawab. Dan ini juga bukan merupakan satu benda yang asing. Dia bukan sunnah Sokrates, tapi dia sunnah Nabi SAW. Begitu banyak hadis yang kita belajar daripadanya, hukum hakam tentang agama kita, ia disampaikan ataupun direkodkan dalam bentuk perbualan, dialog di antara Nabi SAW dengan yang bertanya ataupun yang ditanya. Boleh sahaja Rasulullah SAW terus memberitahu faedah solat 5 waktu ialah sekian. Tapi Rasulullah tidak buat begitu. Rasulullah bertanya, bagaimana kalau seseorang itu rumahnya berada di tepi sungai dan dia membersihkan dirinya 5 kali sehari? Apakah ada lagi kotoran yang berbaki pada dirinya? Sahabat kata, tak ada. Seorang datang kepada Rasulullah tanya, adakah perlu ataupun patut untuk aku mengerjakan haji untuk ibuku yang telah meninggal dunia? Rasulullah boleh je jawab, ya, tidak. Tapi Rasulullah tak terus jawab. Tapi Rasulullah SAW membalas pertanyaan itu dengan pertanyaan. Bagaimana kalau sekiranya ibumu berhutang dengan seseorang? Adakah wajar untuk engkau melunaskan hutang ibumu?
Kita sudah tentulah, maka hutang dengan Allah lebih utama lagi lah untuk diselesaikan. Maka diberikan sisi pandang yang lebih bermakna, yang lebih luas. Jadi kalau kita berpatah balik kepada Socratic method tadi, akan ada beberapa soalan induk yang terbabit di dalam pendidikan anak-anak, termasuk jugalah kalau kita sebagai pendidik secara formal di sekolah. Antaranya, Socrates menimbulkan persoalan, apakah itu ilmu? Ada ilmu yang besar nilainya, ada ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Trivial knowledge dan juga important knowledge. Trivial knowledge tidak menambah apa-apa nilai dalam kehidupan seseorang, tetapi important knowledge menjadikan seseorang itu mengetahui dan berpanduan dalam membuat pilihan dalam kehidupan. Begitu juga Socrates bertanya soalan, mengapa kita belajar? Walaupun Socrates percaya bahawa kebaikan, keburukan, yang betul, yang salah itu adalah sesuatu yang ada dalam diri setiap manusia, tapi kita tidak boleh menzahirkannya, menimbulkannya ke permukaan dalam untuk tindakan kecuali kita mempelajarinya. Soalan ketiga yang ditanya oleh Socrates ialah bagaimana kita belajar? Socrates menekankan bahawa belajar itu adalah perjalanan untuk menyingkap kebenaran. Pembelajaran itu pula akan terhasil hanya apabila berlaku soal jawab untuk menganalisis hikmah pengalaman yang ada pada seseorang. Dan juga seseorang itu yang hendak belajar perlu mengakui, mengiktiraf akan kejahilan dirinya. Kalau sekiranya seseorang itu tidak menerima dirinya sebagai seorang yang tidak tahu dan dia hendak belajar, maka sukar untuk dia belajar kerana ilmu itu adalah seperti air. Dia bermusuh dengan tempat tinggi. Tempat tinggi, air tak akan pergi ke atas. Air akan turun bertakung di tempat yang rendah. Sifat merendah diri itu penting sebagai asas untuk seseorang belajar. Socrates juga menimbulkan soalan, daripada siapa kita belajar? Walaupun Socrates tidak menekankan tentang adanya individu ataupun institusi yang memegang hikmah dan otoriti mutlak pada menentukan kelayakannya untuk mengajar, tetapi Socrates menekankan bahawa individu itu tak boleh belajar sendiri-sendiri cukup dengan dirinya sahaja, tetapi dia memerlukan kepada orang lain berkongsi pengalaman dan juga hikmah kehidupan, dan melalui soal jawab itu manfaat nilai pembelajaran daripadanya dapat disahirkan. Satu lagi soalan yang ditanya oleh Socrates ialah di mana kita belajar? Ya? Adakah belajar itu hanya di sekolah? Socrates menekankan bahawa belajar itu perlu berada di mana-mana dan dia perlu terjadi di mana-mana sahaja. Socrates juga bertanya, bilakah seseorang itu belajar? Bila mana pembelajaran itu terjadi? Pembelajaran itu terjadi apabila berlakunya dialog di antara dua pihak terhadap satu-satu perkara. Dan dua pihak ini bagi saya tidak semestinya di antara dua individu, tetapi boleh juga berlaku di antara seseorang itu dengan apa yang dibacanya. Kerana yang dibaca itu adalah tulisan yang ditulis oleh seseorang yang berkongsi hikmah, pengalaman, pendapat dan kemahiran yang ada pada dirinya ketika menulis. Maka Socratic method ini adalah merupakan satu kaedah ataupun pendekatan yang berasaskan kepada dialog yang kritikal. Kalau kita nak implement Socratic method ini, salah satu daripada panduan mudahnya ialah jangan sentiasa menjawab soalan dengan memberi jawapan begitu sahaja. Kalau kita beri 4 jawapan, kita mesti lahirkan 16 soalan. Kalau kita berikan 10 jawapan, kita kena lahirkan 40 soalan agar pembelajaran benar-benar terjadi. Dan ini sukar untuk berlaku kalau dalam satu sistem pendidikan itu falsafahnya adalah essentialism. Essential maknanya budak-budak datang ke sekolah, mereka kena belajar all this essential knowledge yang telah ditetapkan, dia sukar. Tetapi kita perlu mencari titik seimbang supaya pelajar-pelajar itu secara aktif meneroka apa yang mereka belajar dan mereka konstruk secara aktif dalam diri mereka. Tidaklah sampai segala-galanya diserahkan bulat-bulat kepada pelajar, tapi mereka perlu aktif melakukan proses berfikir, mengkritik, menganalisa, menyoal, dan tanggungjawab guru
dan kita sebagai ibu bapa adalah untuk menyelia. Walaupun ianya dinisbahkan kepada Sokrates, tetapi pendekatan ini juga tidak jauh daripada apa yang kita teladani daripada Nabi Muhammad SAW. Maka janganlah kita bergantung dari segi agama kita hanya pada kekuatan apa yang dipelajari, tetapi marilah juga kita sama-sama memperbaiki bagaimana sesuatu itu diajar dan dipelajari, kerana itu juga ditekankan oleh baginda SAW, guru terbaik kita. Berjumpa lagi di dalam vlog yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.